Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Maisarah binti Mustaqim dan saya daripada kos Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah. Dan saya akan menerangkan secara ringkas perkara utama yang berada di tugasan pertama. Tugasan 1, iaitu tentang 3 kemahiran yang berkaitan dengan matlamat dan peribadi. Kemahiran pertama adalah kemahiran komunikasi. Di zaman era globalisasi pada abad ini, kebanyakan masyarakat ramai yang menggunakan media sosial, gadget untuk tujuan utama mereka, iaitu dari segi hal pekerjaan, kehidupan dan sebagainya. Komunikasi di dalam media sosial adalah percakapan dan perbualan yang disampaikan melalui mesej. Tapi ada satu lagi komunikasi yang boleh kita lakukan, iaitu percakapan pihak pertama dan pihak kedua, iaitu berhadapan, sama ada dengan menggunakan lisan ataupun bahasa isyarat. Sebagaimana yang kita tahu, kebanyakannya penyampaian maklumat ataupun penyampaian sesuatu yang ingin kita katakan kepada pihak kedua daripada pihak pertama perlulah jelas dan nyata. Sebagai contoh, apabila kita ingin berbual melalui media sosial ataupun gadget, kita perlulah meneliti perkataan ataupun ayat yang ingin kita sampaikan secara langsung ataupun tidak langsung. Dan perkataan tersebut perlulah disampaikan dengan jelas. Apabila seseorang daripada pihak pertama yang menyampaikan komunikasi untuk pihak kedua dan ada berlaku satu perselisihan faham kerana pihak kedua tidak memahami apa yang disampaikan oleh pihak pertama, jadi perkara tersebut perlulah dititikberatkan, kerana apabila terjadinya perkara tersebut, maka terjadilah masalah dan kes-kes yang boleh melibatkan pergaduhan ataupun perselisihan faham. Jadinya kita perlulah meneliti tentang apa yang ingin kita sampaikan. Dan seterusnya, dari segi bahasa isyarat, apabila kita mahu berbual dengan seseorang yang memulakan bahasa dengan bahasa isyarat, segelintir masyarakat faham apa yang pihak tersebut sampaikan, tetapi ada sesetengah yang tidak faham. Apabila kita tidak faham apa yang mereka sampaikan, kita boleh menulis apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka, dan mereka pula akan menggunakan cara yang sama dan menulis balik apa yang mereka ingin mengatakan. Jadinya perbualan ataupun komunikasi tersebut tidaklah mendatangkan satu masalah, dan ia akan mempercepatkan perbualan tersebut, dan kedua-dua pihak akan berjaya mengatasi komunikasi tersebut. Jadinya apabila kita ingin berkomunikasi dengan orang tersebut, jadi mudah dan penting bagi seseorang untuk mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh orang ataupun pihak yang pertama. Kerana apa? Kerana apabila kita mendengar dengan tidak jelas ataupun kita mendengar dengan leka, jadi kita tidak dapat tangkap apa yang ingin disampaikan oleh pihak tersebut. Jadinya kita perlu mengambil perhatian dengan apa yang ingin mereka sampaikan. Justru itu, kita dapat meningkatkan lagi kita punya
kita punya tahap fokus. Okey, seterusnya adalah kemahiran ICT. ICT ni lebih kepada telekomunikasi, iaitu teknologi-teknologi yang kita guna pada zaman ini, zaman kini. Sebagai contoh, laptop, komputer, tablet dan telefon. Telekomunikasi iaitu barang-barang teknologi terkini amatlah digalakkan bagi setiap pendidik, iaitu guru, menggunakan telekomunikasi tersebut. Kerana apa? Kerana kanak-kanak ataupun murid-murid yang ada pada era kini, era globalisasi yang terkini, mereka lebih tertumpu kepada pergerakan sesuatu benda dan mereka lebih kepada kinestetik. Kinestetik ni bermaksud mereka tidak boleh duduk dalam keadaan diam dan fokus. Mereka lebih kepada pergerakan, rentak, nyanyian, pergerakan sesuatu benda. Jadinya bila kita menggunakan telekomunikasi untuk mengajar murid-murid tersebut, mereka akan lebih mudah faham dan dapat tingkatkan daya ingatan mereka. Jadinya mereka iaitu murid-murid tersebut akan lebih fokus apabila kita melakukan setiap aktiviti menggunakan telekomunikasi. Sebagai contoh, setiap guru apabila dijadualkan satu hari untuk menggalakkan mereka pergi ke makmal komputer untuk melakukan sesuatu aktiviti yang boleh merangsang minda mereka, iaitu murid-murid. Jadinya sebagai contoh, melakukan aktiviti iaitu kuis ataupun Kahoot seperti berikutlah. Dan ada aktiviti-aktiviti lain yang boleh kita lakukan untuk merangsang fikiran dan meningkatkan lagi daya ingatan murid-murid tersebut. Okey, untuk yang terakhir sekali adalah kemahiran numerasi. Numerasi ni berkaitan dengan nombor-nombor, dan saya ingin menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran pada usia awal kanak-kanak yang berumur 4, 5 dan 6 tahun. Mereka tidak semua yang akan cepat membaca dan mengeja perkataan ataupun nombor 0 hingga 100. Kerana mereka ada setiap level yang berlainan. Bagi untuk umur yang dalam 4 tahun, mereka akan belajar nombor 0 hingga 5. Dan seterusnya apabila diorang naik ke apabila mereka iaitu murid-murid naik ke level umur 5 tahun, mereka akan belajar 0 hingga ke 20. Dan seterusnya bila naik ke umur 6 tahun, mereka akan terus masuk ke nombor-nombor yang lebih kompleks. Okey, sampai di situ saja penerangan ringkas dari saya. Sekian, terima kasih.